صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا حبيب الرحمن. السلام عليك يا نبي التوبة. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا شفيع. السلام عليك يا مشفع. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuha al-arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna ya mufahhima Sulaiman. Fahimna subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana waridaka matlubana. أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk bersama-sama dalam mengikuti pengajian pada petang ini, iaitu kita dalam mengaji kitab Fiqhul Ibadat untuk yang mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan demikian juga akan kita bicarakan tentang maulid dibai insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat kita telah sampai di muka surat yang 186 dalam membicarakan syarat-syaratnya wudu. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada pelajaran semalam kita dah sebutkan rukun wuduk yang ke-6 yang terakhir, iaitu yang tertib. Kita dah katakan wuduk ada 6 rukun. Jadi kalau kurang salah satu rukun atau tak sempurna salah satu rukun, maka tidak sah wuduknya. Jadi apakah dia yang 6 rukun itu? Yang pertama ialah niat. Yang kedua ialah membasuh muka. Dan kita dah kata niat dan membasuh muka berserta bersama sekali bila kita basuh muka dan kita pun jatuh niat. Dan yang ketiganya ialah kita membasuh tangan sampai ke siku, ya. Dan yang keempatnya kita menyapu kepala, maupun ada rambut atau tak ada rambut, kita wajib sapu kepala kita. Dan sapu tu makna kita gerakkan dia, jangan hanya kita letak air kat atas kepala, tidak, itu letak. Dia mesti gerakkan, sikit pun mesti gerakkan. Itulah namanya sapu. Dan yang kelimanya ialah membasuh kaki sampai ke buku lali. Dan yang keenamnya ialah bahawa kita tertib. Apa tu tertib? Yang kita dah sebut semalam, mengikut susunannya daripada muka yang beserta niat, kemudian tangan, kemudian kepala dan kemudian kaki. Itulah nama tertib. Kalau ada orang buat tongan terbalik, dia cuci tangan dulu baru muka, tak sah. Kalaulah dia dah cuci muka dan cuci kepala, cuci tangan, tapi dia terlupa cuci kepala, dia terus pergi cuci kaki, maka yang dua awal, muka dan tangan dah betul, tapi kerana dia cuci kaki sebelum kepala, jadi kena sapu kepala. Jadi sapu kepala kemudian baru cuci kaki. Itu saja. Dan kita telah mengatakan dikecualikan tertib itu pada 3 masalah. 3 masalah yang kita telah sebutkan semalam itu. Yang pertama ialah kalau sekiranya dia mandi hadas besar, ya, dia mandi hadas besar, maka dengan dia mandi hadas besar, secara otomatik dia sudah mendapatkan terangkatnya hadas kecil. Sebab hadas kecil-kecil, hadas besar tu besar. Jadi kalau hadas besar sudah terangkat, dah termasuklah dalam dia hadas kecil. Jadi mana dia pun dah terlepas pada
hadas kecil, maknanya dia sudah ada wudu. Cuma dalam masa dia mandi hadas besar tu, dia tidaklah melakukan perkara yang membatalkan wudu. Umpamanya menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Jadi kalau sekiranya dia mandi tu, dia menyentuh kemaluan dengan tapak tangan kerana nak meratakan air. Tapi lepas tu dia sekali lagi air tu, kerana mandi air hujan kan, sekali lagi air tu diteruskan dia dengan niatnya aku mandi hadas besar tu. Jadi maknanya mandi hadas besar dia belum habis lagi. Dia mandi hadas besar, komplit seluruh tubuh badan. Dan kemudian maaf kata dia pun membersihkan kemaluan dia untuk pastikan semua celah-celah tu dibasahi oleh air. Kemudian sekali lagi dia terus basahkan lagi. Dan dengan niatnya itu, iaitu dia mengangkat hadas besar, maka dengan secara automatik dia sudah dapat mengangkat hadas kecil, maknanya dia sudah dalam wuduk. Jadi kalau orang yang sudah mandi hadas besar, dia pun sudah mendapat berwuduk, maknanya dia sudah mengangkat hadas kecil. Itu yang satu yang dikecualikan. Yang kedua yang dikecualikan, kalau dia rendam diri dia di dalam kolam atau dalam laut atau dalam sungai. Dia rendam diri dia, kira-kira kalaulah sekira orang nak membasuh muka, tangan, kepala, kaki, dah berapa second? Mungkin 10 second. Kira-kira dia dalam 10 second dia duduk dalam air tu, dia pun dia niat aku berwuduk. Dia niatlah aku berwuduk. Kemudian dia pun bangun, dah dia dah kira dalam wuduk. Ustaz, dia tak ikut tertib ke? Tapi itulah dengan syaratnya ialah bahawa dengan syaratnya bahawa dia punya masa dia rendam tu, dia ada niat. Kemudian keduanya ialah dia memberi masa sekira-kira orang kalau basuh muka, kaki, tangan, kepala, cukup masa. Lebih kurang 10 second, 15 second. Macam tu je lah, ya. Jadi tu dia punya perkara yang dikecualikan. Walaupun dia tak buat apa-apa, dia duduk diam saja. Jadi dengan keadaan dia berada dalam air tenggelam tu, itu dah kira sah lah wudu. Tapi kena ada niat lah. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu kena ada niat, ya. Dan yang ketiga yang dikecualikan tak ikut tertib ialah kalau dia dipaksa. Kalau tak kau wuduk, kau mesti ikut cakap aku. Cuci kaki dulu. Cuci tangan dulu. Ni aku belum cuci muka. Tidak, kalau tidak aku tembak kau. Alamak, terpaksa ni. Terpaksa tak apalah. Pasal kita dipaksa darurat, ya. Jadi kita dimaafkan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah daripada tertib. Dan kita juga telah sebutkan sunat-sunat dalam kita berwuduk, iaitu untuk apa kita wuduk? Sebelum kita tidur, sebelum kita nak makan, sebelum kita nak baca Quran, sebelum kita nak duduk dalam kelas agama, ya. Sebelum kita nak baca hadis, itu baguslah kita dalam wuduk. Itu sunat-sunat, perkara-perkara yang disunatkan berwuduk. Baik, pada petang ini kita menyambung di muka surat 186. 186 iaitu dalam kategori F dengan tajuk syarat-syarat wudu. Jadi dengan itu mari sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para ahli keluarganya yang dikasihi dan sekalian para sahabat-sahabatnya yang diridai, dan kita bacakan Fatihah kepada sekalian para alim-alim ulama tabi'in dan tabi'in, dan khususnya kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga pada sekalian para masyayikh, para guru-guru agama, sehinggalah sampai pada guru kita, pengarang kitab ini yang bernama Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, dan kedua-dua mereka yang masih hidup di kota Madinah. Semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, diberikan pelihara daripada sekalian perkara yang tak diingini, dan semoga Allah rahmati semua para roh-roh guru-guru kita sampailah kepada para sahabat-sahabat. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat-darjat mereka, dan semoga Allah limpahkan semua keberkahan ilmu mereka kepada kita untuk dimanfaatkan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu dan mandi ada 10. Jadi ada 10 syarat. Apa makna syarat? Syarat tu mesti ada dari awal sampai akhir. Andai kata kalau salah satu syarat tak ada, maka tak sah wudu itu ya. Itu makna syarat ya. Syarat yang pertama mestilah dia itu agama Islam. Tidak sah wudu dan mandi hadas besar jika dilakukan oleh orang kafir. Kerana wudu dan mandi merupakan dua ibadat yang memerlukan niat. Dan hukum niatnya orang kafir tidak sah. Oleh kerana itu, jika orang kafir masuk Islam dan terdapat dalam dirinya hadas besar seperti hadas besar janabah, maka wajib baginya untuk mengulang mandi janabahnya meskipun dia telah mandi pada masa kekafirannya. Jadi orang kafir ni bila dia mandi atau apa-apa ibadat dia buat tidak sah ya, sebab dia kafir, tidak sah. Tapi kalau dia dah masuk Islam, dia dalam hadas besar. Sebab masa dia mandi dalam hadas besar waktu dia kafir tak dikira, tak pakai. Jadi dia kena mandi hadas besar ya. Jadi orang kafir kalau masuk Islam dia kena mandi hadas besar. Sebab sudah pastilah dia ada berhadas besar, dia kena mandilah mandi hadas besar. Yang keduanya, syarat yang kedua tamyiz. Tidak sah wudu anak yang belum memayyiz. Jadi anak yang belum memayyiz 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun. Ini kalau dia ambil wudu memang tak sah. Sebab dia belum lagi cukup umur, belum lagi faham lagi. Kecuali ketika akan melakukan tawaf, maka sah dan yang meniatkan wudunya adalah walinya. Melainkan kalau kita nak bawa dia tawaf haji atau tawaf umrah atau tawaf sunat. Ni kita kalau pergi Mekah lah. Habis ustaz, saya bawa baby saya ni, macam mana saya nak bawa dia tawaf umrah ni? Kita wudukkan dia, wali dia wudukkan dia. Aku niat wudukkan anak aku ini kerana Allah. Jadi kita cucilah muka dia, cuci tangan, macam orang biasalah. Itu kita wuduk. Itu sah lah kerana diperlukan dia berwuduk untuk dah ibadat tawaf ya. Tanda-tanda mumayyiz. Bilakah anak itu dikata mumayyiz? Adalah jika anak tersebut sudah dapat makan, minum dan beristinja sendiri. Dapat beristinja sendiri? Ini masa umurnya 3 tahun tak ada lagi ni. 4 tahun tu mungkin lah ya. 4-5 tahun lah tu. Macam tu lah baru dia mumayyiz. Mumayyiz tu dari segi bahasa Arab maknanya yang dapat membezakan. Dapat membezakan tu makna kita berakal lah. Berakal ya. Yang ketiga, syarat ketiga bebas dari darah haid dan nifas. Tidak sah wuduk dan mandi dengan niat ibadat bagi perempuan yang masih dalam keadaan haid atau nifas. Seperti mandi sunat untuk salat Jumaat, kecuali pada 2 masalah. Jadi asal-asalnya orang perempuan yang dalam hadas besar maupun haid atau nifas tak sah semayang. Ya, dia tak sah wuduk dia, nak buat apa wuduk, nak semayang, tak sah. Nak baca Quran, tak boleh baca Quran. Nak tawaf, tak boleh tawaf. Jadi memang tak sah pun. Jadi tapi di sini diberikan kelonggaran pada 2 masalah. Masalah pertama, mandi-mandi yang disunatkan ketika berihram haji atau umrah. Seperti mandi tatkala niat ihram. Itu kalau sekiranya orang nak pergi haji atau umrah lah. Orang perempuan dalam haid nak pergi haji, nak pergi umrah. Ustaz, saya ni nak mandi sunat ihram, saya dalam haid, boleh ke? Boleh, masih disunatkan. Kenapa? Kerana itulah yang disuruh oleh Nabi SAW pada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, masa dia nak pergi haji sama-sama Nabi SAW, sampai di Bir Ali, tempat jatuh niat daripada Madinah nak pergi Mekah, dia datang uzur wanita lah, uzur haid. Dia pun mengadu pada Nabi SAW. Nabi berkata, buatlah segala apa yang dilakukan oleh orang haji. Buat. Melainkan tak boleh tawaf. Sehingga kau dah bersih, kau mandi, baru kau tawaf. Jadi di sini orang yang nak pergi haji ataupun nak pergi umrah ni, apa dia nak buat? Dia tahu mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram. Dan kemudian kalau dia pergi haji, dia pergi Arafah, pergi Muzdalifah, melontar, bermalam Mina. Semua dia boleh buat. Cuma yang tak boleh tawaf. Bila dah bersih, baru dia tawaf. Jadi kalau orang perempuan uzur, dia nak mandi, niat aku mandi sunat ihram, sah. Tapi kalau selain daripada mandi sunat ihram, dia tak boleh lah, tak sah. Sebab apa? Dia dalam uzur haid. Dan yang kedua, mandi pada hari Idul Fitri atau Idul Adha.
Ini dua ibadat hari raya ni memang orang perempuan walaupun uzur disuruh oleh Nabi untuk keluar pergi bersama-sama dengan orang yang salat, tapi dia tak salat. Dia cuma duduk di tepi. Kenapa? Kerana dia nak mendengarkan khutbah hari raya itu. Nak menunjukkan syiar Islam. Jadi bila semua orang keluar, Masya Allah, ramainya orang Islam. Jadi baru nampak kebesaran Islam. Jadi orang perempuan yang uzur pun mandilah sunat Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Yang keempat, bebas dari sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti cat, kotoran yang terdapat di bawah kuku, kotoran yang berada di tepi mata, di mata tumit kaki dan lainnya. Jadi di sini kalau sekiranya kita kita nak berwuduk atau nak mandi hada besar, sebelum kita nak mandi, sebelum kita nak berwuduk, pastikan anggota yang wajib dibasuh tidak ditahan oleh sesuatu dari menahan air daripada kena pada kulit kita. Jadi umpamanya kalau sekiranya kita bangun tidur, taik-taik mata kat celah-celah ni, kita kena bersihkan dulu sebelum kita nak ambil wuduk. Kalau kita ambil wuduk ada taik mata, kemudian kita ambil wuduk, taik mata. Jadi mana tadi air tak kena lah kat celah ni pasal taik mata tahan. Tak sah wuduk dia. Macam tu juga kalau dia cat rumah, kemudian badan dia ada kena cat, kena bersihkan dulu, buang cat-cat ini. Dan kalau orang perempuan pakai Q-Tex, pakai Q-Tex cat pada dia punya kuku dia. Ni Q-Tex ini ada orang kata, Ustaz saya pakai Q-Tex ni halal. Q-Tex halal, ini bukan benda nak makan, nak perlu halal tak halal. Yang halal tu ialah kalau benda nak makan, ingredient tu mestilah yang halal. Tapi Q-Tex halal, macam mana Q-Tex halal? Dia boleh kita ambil untuk wuduk Ustaz. Tapi kita tanya balik, ini Q-Tex ni apa dia buat? Dia serap ke dalam kulit? Dia tak serap. Dia duduk atas kuku kita. Bila duduk atas kuku kita, maknanya dia menahan air daripada kena pada kuku. Jadi kalau menahan air daripada kena pada kuku itu tak dibasahi air, tak sah wuduk dia. Kalau mandi hada besar, tak sah mandi hada besar dia. Nampak? Jadi jangan terkeliru dengan kata ini Q-Tex halal. Halal ni benda makan minum, bukan benda nak pakai. Benda pakai itu kalau dia katakan ingredient tak bersih pun atau tak halal pun, tapi kalau dia dalam uzur, wanita dalam uzur dia tak semayang, nak pakai Q-Tex. Tapi Ustaz, boleh ke pakai Q-Tex? Ini pun ada khilaf ulama. Sebab dalam antara janji syaitan kepada Allah Ta'ala, la ughayyiranna khalqallah, akan kuubahkan khalqallah, ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah ni, sekarang kita ni ciptaan Allah, diubahkan dia buat drawing kat badan dia macam mana orang buat tattoo kan, buat drawing, buat lukis-lukisan. Ni tangan dia pun dia warna-warnakan jari dia. Itu kalau termasuk daripada yang merubahkan ciptaan Allah. Jadi ini pembahasan lah. Ada pembahasan ulama yang mengatakan boleh, ada yang kata tak boleh. Bahkan yang banyaknya mengatakan tak boleh. Jadi kita orang perempuan Islam lebih baiklah kita hindarkan. Jangan terikut-ikut dengan kita katakan adat-adat yang bukan Islami. Yang daripada wanita-wanita yang bukan Islam. Jadi macam tu. Kalau boleh kita hindarkan memakai Q-Tex ataupun cat pada kita punya pewarna kepada kita punya kuku. Melainkan kalau sekiranya pewarna tu ialah inai. Inai ini memang ada dalam pembahasan yang telah kita sebutkan. Inai dibolehkan untuk wanita. Tetapi inai ini dia beza kenapa dia menyerap masuk dalam kulit. Kalau menyerap masuk dalam kulit, dia tak menahan air daripada menahan kena pada kulit. Jadi dia serap. Macam juga dawat kita bila kita pegang dawat air, ink dia sampai berserap kepada kulit kita. Jadi bila kita ambil wuduk, dia tak menahan air sebab dia memang sudah termasuk dalam kita punya kulit. Jadi itu diharuskan, dibolehkan Lain halnya jika hanya berupa warna saja meskipun menutupi warna kulit, seperti sisa dari warna tinta iaitu ink, maka wuduk atau mandinya dihukum sah. Macam tu juga inai. Jadi kalau sekiranya inai atau ink kita yang kita pegang, kita tulis, jadi tumpah kena kat tangan kita dah meresap dah. Jadi bila kita ambil wuduk pun masih nampak lagi warna biru dia atau hitam dia. Tapi dia duduk kat dalam, bukan menahan air. Itu boleh. Itu dia haruskan dah sah wuduk dia. Harus mengetahui kefarduan wuduk, dapat membezakan antara yang fardu dan yang sunnah.
Jadi bila kita dalam keadaan berwuduk ni, kita wajib, mesti. Perkataan harus dari segi bahasa Indonesia ni maknanya mesti. Mesti tu maknanya mestilah dia tahu mana yang fardu, mana yang sunat. Sebab tu kita ni kalau berwuduk ikut-ikut orang, ini dia buat ni fardu ke sunat. Kita tak tahu. Jadi tak boleh. Mesti kita tahu. Betul. Nak tahu kena belajarlah. Yang keenam, tidak meyakini amalan yang fardu sebagai suatu perbuatan sunat dalam berwuduk. Kalau sekiranya sesuatu perbuatan fardu, cuci muka, tangan, sapu kepala, cuci kaki, ini fardu. Tapi kita menganggapnya sebagai sunat, maka tak boleh. Apa jadi? Tak sah. Wuduk kita tak sah. Walaupun kita cuci muka, walaupun kita cuci tangan, tapi kita anggap ni sunat. Tak sah. Jadi kita kena yakin. Yang mana fardu tu, kita yakin tu fardu. Adapun perincian hukum dari masalah ini adalah sebagai berikut. Ini ada punya huraian lebih detail. Jika meyakini bahawa semua amalan wuduk hukumnya adalah fardu, maka hukum wuduknya sah. Kalau kita yakin semua fardu. Ustaz, senang Ustaz, saya tak tahu mana fardu, mana sunat. Saya anggap semua ni fardu. Sapu kepala fardu, cuci muka kepala fardu, cuci telinga ni sunat. Fardu. Kemudian kita komo-komo pun fardu. Ustaz, saya kira semua fardu. Kira sah wuduk dia. Kenapa? Sebab dalam dia kira-kira semua fardu, tapi sudah termasuklah yang fardu yang 6 yang dah kita sebut tadi. 6 rukun wuduk. Okey, tak apa. Jika meyakini bahawa semua amalan wuduk hukumnya adalah sunat, maka hukum wuduknya adalah tidak sah. Nampak? Kita dalam wuduk, kita ada 4 anggota wajib. Muka, tangan, kepala, kaki. Tapi dia anggap semua daripada mula baca bismillah sampai cuci kaki semua sunat lah. Maka hukum wuduk dia tak sah kerana kau telah menolak hukum fardu tu dan kau katakan sunat. C. Jika meyakini sebahagian dari amalan wuduk ada yang hukum fardu dan sebahagian lagi ada yang hukumnya sunat dan tak dapat membezakannya, maka hukum wuduknya adalah sah. Jadi kalau dia tak belajar, ataupun belajar pun baru sikit-sikit, dia pun tak ingat, tapi dia tahulah, dia yakin dalam wuduk ni ada yang wajib, ada yang sunat. Tapi mana satu wajib? Tak tahulah. Mana satu sunat? Tak. Itulah dia ya. Macam kereta enjin rosak kan? Tak tahu. Jadi kalau orang macam tu, macam mana Ustaz? Tapi kerana dia yakin ada yang wajib, dia sunat, dikira sah. Dikira sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Mana ulama ijma' sah wuduk dia. Hal ini jika orang tersebut termasuk dalam golongan orang yang tidak belajar ilmu agama, itu orang awam. Dan apabila termasuk dalam golongan orang alim, maka hukumnya adalah sah menurut pendapat Imam Ibn Hajar. Sedangkan menurut pendapat Imam Ramli, hukumnya adalah tidak sah. Kalau dia orang alim, no excuse. Kau dah belajar, kau orang alim, kenapa kau masih tak tahu lagi? Tapi kalau orang awam, orang ini tak tahu, dia tak belajar. Atau belajar pun macam touch and go saja, tak sungguh-sungguh. Jadi di sini dia, tapi dia yakinlah ada setengah ni wajib ni dalam aku buat wuduk ni, ada yang setengah sunat. Okeylah, terimalah dia punya wuduk dia sah. D. Jika meyakini satu dari 2 amalan wuduk yang fardu hukumnya adalah sunat, seperti antara membasuh wajah dan membasuh kedua tangan, akan tetapi tanpa menentukan yang sunat dari yang kedua dari keduanya, maka hukum wuduknya adalah sah. Jika meyakini dari 2 amalan wuduk yang fardu. 2 amalan wuduk fardu. Kita kata amalan wuduk fardu tu 4. Mencuci muka, tangan, kepala, kaki. Itu 4. Ya, niat itu yang pertama itu dengan cuci muka. Jadi antaranya muka dengan tangan. Dia kata ini antara satu ni wajib, satu lagi sunat. Padahal dua-dua wajib. Tapi oleh kerana dia dikata satu ni wajib, satu ni maknanya dah kira setengah daripada yang 2 ni lah. Maknanya dua-dua ni wajib, tapi salah satu dia kata wajib, tak apalah diterima juga. Kenapa ni orang macam ni? Tak belajar. Itulah hukumnya pasal tak belajar. Tak belajar, tak tahu. Sebab tu kena belajar. Innamal ilmu bita'allum, kata Nabi. Ilmu itu dipelajari, bukan diikut-ikut saja. Yelah, dulu kita budak-budak kita baru nak belajar sembahyang, kita tengok buku kan. Lalu ada diagram-diagram sembahyang, rukuk, sujud. Okey, tak apalah. Tapi bila dah masa berlalu, kena improve lah.
Takkan dari dulu primary 1 sampai kita umur dari 50 tahun pun primary 1 juga. Orang masuk sekolah ada primary 1 sampai secondary, sampai ke universiti. Yang kita belajar agama primary 1, tak habis-habis. Maaflah tuan-tuan, bukan nak mengata tu tidak. Tapi ini hakikat sebenarnya wajib. Sebab tu kita ni nak jadi doktor, kita kena belajar. Kita nak jadi engineer, kita kena belajar. Kita nak jadi seorang Muslim, takkan kita tak perlu belajar. Wajib kita belajar. Ini Alhamdulillah kita ada kita punya online ni. Tuan-tuan sebar-sebarkan kawan-kawan yang mana tak sempat lagi kelas agama, banyak sangat kita punya excuse. Sekarang no more excuse. Sekarang semua dah ada online, dah recorded dan boleh kita boleh replay lagi. Boleh kita tengok lagi, ya. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh dalam berwuduk, tidak boleh ada sesuatu yang melekat pada badan, iaitu yang sekiranya dapat merubah sifat air dari warna, rasa dan bau. Jadi jangan ada pada anggota badan kita sesuatu yang boleh merubah warna air atau bau air, ya, atau rasa air itu. Umpamanya lah, ya, badan kita diselaputi dengan durian. Wow, durian. Kemudian bila kita cuci tangan, air yang kita timbal semua tu, bau durian lah. Dah berubah bau. Jadi makna air ini dah tak boleh jadi, tak menyucikan lagi. Dia suci, tapi tak menyucikan lagi. Tangan kita dah selaputi dengan kopi. Kita tuang air semua keluar hitam. Bau kopi lah. Warna kopi lah. Dia tak sah. Tak boleh. Tak. Itu syaratnya. Mesti air yang tak diubahkan oleh sesuatu daripada warna, bau, rasa di ketika membasuh anggota kita dalam wuduk ataupun mandi hadas besar. Yang ke-8, harus dengan air yang suci dan menyucikan. Iaitu air yang tahur. Suci lagi menyucikan. Kerana air mustakmal dan air mutanajis tidak dapat digunakan untuk berwuduk. Air mustakmal maknanya air yang suci tapi tak menyucikan. Seperti bekas wuduk, ya, itu air yang mustakmal. Ataupun air yang suci seperti teh, kopi, suci, air oren, air grapes, suci, boleh minum. Halal, tapi tak menyucikan sebab dia sudah ada perasanya. Kita tak kata air, tapi kita kata air kopi. Kita kata teh, kita kata ini air jus. Nampak? Jadi yang dinamakan air yang suci lagi menyucikan, yang tidak ada ikatan dengan apa-apa sifat lain. Bila kita kata air, inilah air. Tapi bila kita kata jumpa, ini kopi, ini teh, itu dia suci tapi tak menyucikan. Yang ke-9 daripada syarat sahnya wuduk, harus setelah masuk waktu solat. Hal ini dikhususkan bagi orang yang selalu berhadas, daimul hadas. Jadi kalau kita dah sebutkan dalam pelajaran lepas, orang yang daimul hadas. Daimul hadas tu selalu dia berhadas. Berhadas tu maknanya selalu terkentut-kentut, selalu dia terkencing-kencing, selalu keluar darah penyakit bagi orang perempuan, ya, namanya istihadah. Jadi orang ini semua, penyakit-penyakit ini semua membatalkan wuduk. Tapi macam mana ustaz dia nak salat? Diberikan kemaafan dengan syarat bila nak wuduk, dia mesti sudah masuk waktu. Jadi itu syaratnya bagi orang yang daimul hadas, mesti masuk waktu. Kalau orang biasa tak syarat masuk waktu, bila-bila pun boleh wuduk. Dan syarat yang ke-10 yang terakhir, harus menyegerakan dalam membasuh anggota wuduk bagi seorang yang selalu berhadas, daimul hadas. Jadi bila orang yang selalu kentut-kentut, selalu dia tu buang air kecil sikit-sikit aja, ya, ataupun darah penyakit orang perempuan. Jadi orang yang seperti ini kalau dia ambil wuduk, jangan dia lambat-lambat, jangan, kena segera cuci muka, cuci tangan, sapu. Kenapa? Kerana dalam masa dia tu keluar lagi kencing dia, dalam masa dia tu keluar lagi angin kentut dia. Jadi dengan sebab tu dia tak boleh lambat-lambat, tak boleh take your own sweet time, tak boleh, kena dengan cepat dan segera. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan 10 syarat untuk sahnya wuduk untuk orang yang berwuduk dan juga untuk mandi hadas besar. Tapi mandi hadas besar kita akan bicarakan lebih khusus lagi, ya. Dan masuklah kita dalam muka surat 189 perkara G, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Wallahu a'lam. Kita bersitulah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Alhamdulillah. Jadi kita selesai satu bab, iaitu syarat-syarat wuduk, ya. Jadi mudah-mudahan dapat kita manfaatnya. Dan sebagaimana kita sekarang berada pada awal bulan Rabiul Awal, ya. Pada bulan Rabiul Awal ini, bulan keputeraan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita semua sudah tahu bulan ini Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya Sayyidatina Aminah. Jadi Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bahawa setiap bulan daripada mula beliau mengandung itu datang kepada beliau itu beberapa perkara-perkara yang sungguh mengajibkan atau menghairankan. Datang Nabi-Nabi, Nabi Adam AS datang pada bulan yang pertama, kemudian pada bulan yang kedua datang Nabi Nuh AS, bulan yang ketiga datang Nabi Hud AS. Kenapa semua ni datang? Semuanya nak memberikan berita gembira kepada Sayyidatina Aminah. Ya Aminah, sungguh bertuahnya engkau, kerana engkau sekarang sedang mengandungkan Nabi yang akhir zaman, Nabi yang menjadi ketua sekalian Nabi-Nabi dan Rasul, Nabi yang akan memberikan syafaat, Nabi yang akan memberikan pembelaan, macam-macam lah. Sampailah pada satu hari bulan Rabiul Awal. Bila satu bulan Rabiul Awal, setiap malam, malam 1, malam 2, malam 3, malam 4, Siti Aminah didatangi dengan beberapa perkara yang mengajaibkan, mengherankan. Pada malam pertama, Siti Aminah, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha mengatakan bahawa dia merasakan lapang, tenang, tenteram yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam yang keduanya, Siti Aminah, Sayyidatina Aminah mendengarkan seruan gembira. Ya Aminah, engkau sedang mengandungkan seorang yang akan mendapatkan anugerah yang besar, yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi begitulah dia. Pada malam yang ketiga, Sayyidatina Aminah mendengarkan seruan lain lagi. Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah SAW, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu pada malam yang ketiga. Hari ini, hari 3 Rabiul Awal. Malam ini, malam yang keempat. Jadi malam keempat, apakah yang Siti Aminah lihat? Dalam malam yang keempat Rabiul Awal itu, dalam masa saat-saat dia akhir-akhir nak sebelum melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara terang dan jelas sekali. Apa dia? Malaikat bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sayyidatina Aminah dengar bukan samar-samar, dengar terang. Ada tasbih. Ini siapa tak nampak? Orang-orang tak ada. Ini malaikat ni. Masya Allah. Itulah dia pada malam yang keempat. Malam inilah, ni malam keempat. Tapi bukan hari malam ni. Sudah 1400 tahun dululah ya. Sayyidatina Aminah mendengarkan seruan beraneka ragam tasbih daripada para malaikat dengan secara jelas dan juga dengan cara nyata. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia peristiwa yang berlaku pada Sayyidatina Aminah pada malam yang keempat. Kita sambung lagi pada malam yang kelima pada esok malam insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita menghayati Maulid Ad-Dibai yang telah kita mulakan 2 hari lepas. Kita selalu mendengar bacaan-bacaan Maulid Dibai dalam majlis-majlis Maulid, tapi marilah kita menghayati akan arti-artinya. Dan kepada mereka yang sudah ada handphonenya di tangan ya, dia boleh buka handphonenya di tangan dan dia tengok muka surat yang di mana permulaannya daripada perkataan Alhamdulillahil Qawiyil Ghalib. Itu dalam bahasa Melayunya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi dia boleh buka lah muka surat berapa. Saya pun tak ada dalam tangan saya ni. Handphone saya digunakan untuk saya punya ini live ya. Jadi kalau siapa yang ada dalam dia punya, kita katakan channel Ustaz TM Fauzi, saya hantarkan yang baru tadi petang untuk nak ada tulis nombor page dia. Jadi yang semalam saya hantar tu saya dah delete, saya tambahkan baru page dia. Jadi tuan-tuan yang nak ikuti, tengok page berapa. Cuba tengok siapa page berapa. Semalam kita dah habis dah innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya. Jadi pada hari ini page berapa? Nanti sekejap saya tengoklah. Page yang ke 32. Page 32. Page 32 ya. Siapa ada handphone di tangannya, dia boleh tengok ya. Baiklah. Maka Al-Imam Ahmad Ad-Dibai, Syekh Ahmad Ad-Dibai rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati rohnya,
telah menuliskan setelah berselawat pada Nabi SAW dan kemudian telah membacakan ayat Quran ya. Jadi maulid Nabi kita ada selawat. Apakah selawat itu perkara bid'ah? Tidak. Itu disuruh oleh Allah SWT. Maulid kita ada baca ayat Quran. Apakah ayat Quran itu bid'ah? Tidak. Bahkan disuruh oleh Nabi kita membaca Quran. Jadi mana yang bid'ah ni? Yang orang dia kata bid'ah ni, neraka apa ni yang bid'ah ni? Sebenarnya semua itu adalah perkara yang disuruh oleh syariat. Nah, sekarang barulah tuan pengarang kita masuk nak bicarakan bab maulid pula. Dia mulakan dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawil ghalib. Segala puji bagi Allah yang maha kuat lagi maha menguasai. Puji pada Allah. Tuhan yang melindungi lagi menuntut hak daripada hambanya. Allah berhak atas kita. Apa yang kita diperintahkan, wajib kita lakukan. Itu hak Allah. Mana kewajipan kepada kita untuk tunaikan hak Allah. Tuhan yang membangkitkan dari kubur dan yang mewarisi bumi dan segala isi alam. Itulah dia Allah. Dialah yang berkuasa atas seluruh alam ini. Dialah yang akan bangkitkan kita besok daripada kubur kita. Dan kita semua akan dikumpulkan di pada mahsyar yaumul akhirat. Ya Allah, selamatkanlah semua kami. Ya Allah, di yaumul mahsyar dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang berlaku, yang nyata dan yang telah binasa. Allah Maha mengetahui. Segala berlaku. Apa yang kita sekarang hadapi COVID-19, kita yang masalah ekonomi, kita sedang sakit, kita ada problem. Allah tahu tak? Allah tahu. Jangan kata problem besar-besar. Sehalus-halusnya. Kita demam, kita selsema, kita batuk, kita pening kepala, kita sakit mata. Semua Allah tahu. Allah tahu setiap satu inci dalam bumi ini. Lubang-lubang yang ada cacing, yang ada semut. Semua Allah tahu. Allah tahu segala ikan-ikan yang dalam lautan yang berjuta bilion ikan. Allah tahu setiap butiran-butiran pasir, setiap helai daun yang jatuh di tengah-tengah hutan rimba. Allah tahu setiap kita kata titisan air hujan, berapa juta air hujan titisan yang turun ke bumi. Allah tahu. Subhanallah tuan-tuan. Ilmu Allah tu tidak ada batas. Kita tahu hanya depan mata kita saja. Kita tahu hanya dengan pengalaman kita saja. Tapi kita tak tahu apa belakang tembok. Tapi Allah tahu segalanya. Allahu Akbar. Itulah kebesaran Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ya? Tuhan yang mengeruniakan nikmat dan yang mewarisi bumi dan segala isi alam. Tuhan yang mengeruniakan nikmat dan yang melenyapkan dia. Dialah yang beri kita nikmat. Dan dia juga yang tarik nikmat. Apa yang ada pada kita nikmat, semua daripada Allah. Kenyang kita, sihat kita, kaya kita, bisnes kita maju, kita mata kita terang, telinga kita dengar, semua daripada Allah. Jadi apa yang kita nak rasa megah dengan diri kita? We are nothing, tuan-tuan. Tak ada apa pun. Semua yang kita ada pada hari ini, semuanya milik Allah Ta'ala. Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang berlaku, yang nyata dan yang telah binasa. Bertasbih kepadanya segala yang pergi dan yang datang, yang terbit dan yang tenggelam. Semua makhluk Allah bertasbih. Langit, bulan, bintang, pokok, batu, kayu, haiwan. Subhalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih pada Allah segenap segala sesuatu antara langit dan bumi. Yang tak bertasbih, yang tak ingat Allah, kitalah manusia ni. Kadang lalai kita dengan Allah, lupa kita dengan Allah. Salat kita pun kita lupa pada Allah. Tapi selain daripada manusia dan jin ini, semua makhluk bertasbih pada Allah. Kita dengar burung berkicau-kicauan, dia bertasbih. Kita dengar ikan-ikan dalam laut, kita tak dengar suara, tapi mereka bertasbih. Begitulah seluruh haiwan-haiwan yang lain. Allahu Akbar. Mengesakannya segala sesuatu, sama ada yang bertutur dan yang diam. Yang bertutur seperti manusia, seperti haiwan, seperti burung. Dan yang diam seperti batu, yang kayu. Walaupun batu, kayu, tapi mereka bertasbih. Yang beku dan yang cair, airnya cair, tapi dia bertasbih. Yang beku seperti kita lah, pokok, batu, kayu itu beku. Semua yang bertasbih. Yang diam dapat bergerak dengan keadilannya. Dan yang bergerak dapat diam dengan rahmatnya. Segalanya. Yang diam seperti batu, kayu, pokok, semua diam.
Yang bergerak seperti kita, manusia, haiwan, ikan, semua bergerak. Semuanya dengan rahmat Allah, dengan keadilan Allah, subhanallah. Dan semuanya bertasbih kepada Allah. Cuma kita sajalah yang lupa kepada Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Hakimun azhara badi'a hikamihi wal ajaib. Itu bahasa Arabnya lah ya. Tuhan yang maha bijaksana, yang telah menunjukkan keindahan hikmat ciptaannya dan pelbagai keajaiban. Jadi Allah maha bijaksana, yang telah menunjukkan keindahan hikmahnya. Allah Ta'ala cipta segala-segalanya, semuanya ada hikmah. Oh Ustaz, kenapa Allah jadikan anjing, babi itu kan najis? Ada hikmah. Ustaz, kenapa Allah jadikan setan? Setan itu kan dia buat orang buat jahat. Dia ada hikmah. Begitulah segenap sesuatu Allah jadikan semua ada hikmah. Dan dengan pelbagai keajaiban dalam mengatur susunan kejadian makhluknya, dijadikannya otak, dijadikannya tulang, jadikan otot, urat, daging, kulit, bulu dan darah dengan susunan yang seimbang dan rapi. Subhanallah. Cantik betul Allah Ta'ala jadikan makhluk ini. Dengan ada mata, dengan ada telinga, dengan ada hidung, ada lidah, ada tangan, ada kaki, dengan urat-uratnya, darah-darahnya. Cuba kita lihat sekarang orang yang kena stroke. Kenapa stroke ni? Urat darah dia tu tersumbat. Tersumbat. Kita ni sekarang sehat walafiat. Kenapa? Darah kita berjalan dengan baik. Nafas kita keluar masuk dengan baik. Siapa yang atur ni? Subhanallah. Allah yang mengatur segalanya. Apakah kita kata doktor? Doktor pun tak tahu. Doktor belajar daripada tubuh badan kita. Apa sistem kita? Siapa yang letak sistem tu? Allah Ta'ala. Jantung kita berdenyut ni sekarang. Berapa kali dia berdenyut dalam 24 jam? Sebanyak 124,000 kali jantung kita berdenyut. Ada kita rasa, ada kita perasan. Tak ada rasa, tak perasan. Cuba orang yang dah sakit dah jantung, dah susah nak bernafas. Tapi orang yang Allah bagi kita sihat, tidur tengah malam, tidur nyenyak, tak rasa pun. Tapi jantung kita berdenyut. Siapa yang gerakkan dia? Allah. Kalau Allah stopkan dia, 1 minit Allah stopkan dia, kita pun dah habis, dah tak dekat dunia. Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Nikmat-Mu sangat banyak kepada kami. Cuma kami saja yang tak pernah bersyukur dengan-Mu. Dengan arti syukur sebenarnya, maafkanlah kami ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kita nampak tuan-tuan, ulama-ulama kita, dia membuka kitab maulid dengan pujian kepada Allah, menerangkan kepada kita apa dia kebesaran Allah dan nikmatnya Allah Ta'ala telah beri pada kita. Dari air mani yang memancut ke dalam rahim, yang keluar dari tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan, Allah Ta'ala jadikan kita daripada Datuk Adam AS yang dijadikan daripada tanah, kemudian terus menerus zuriat-zuriatnya berturun-temurun dengan adanya perhubungan suami isteri, dengan air mani yang memancut keluar daripada suami dan air mani yang turun daripada dada isteri, bertemulah di dalam rahim, dan dengan itu jadilah anak yang kemudian terus meneruslah membawa zuriat-zuriatnya berikutnya. Subhanallah, cukup indah ciptaan Allah Ta'ala. Orang kata yang tak percaya pada Tuhan, ini nature. Nature, apa tu nature? Nature jadi sendiri. Mana boleh jadi sendiri? Kita masuk di tengah-tengah hutan, kita nampak satu istana yang cantik luar biasa. Kita kata istana ni jadi dengan sendiri. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Dengan begitu indahnya ciptaan Allah yang jadikan dengan manusia yang boleh berketurunan dengan darah dagingnya. Kemudian dia kata ini nature jadi sendiri. Inilah orang yang tertutuplah akalnya tu. Ialah apa nak buat, tak dapat hidayah. Mudah-mudahan Allah bagi mereka hidayah. Itulah dia tuan-tuan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Tuhan yang maha pemurah, yang telah melimpahkan bagi makhluknya limpahan kemurahan dan kurnianya. Setiap malam turun perintahnya ke langit dunia, menyerukan, adakah terdapat orang yang memohon keampunan atau yang mahu bertaubat? Allah Ta'ala tanya kita, ada tak nak minta ampun? Ada tak nak minta bertaubat?
Sebab itulah dalam kitab ini dia pun sebut taibuna ilallah. Kami bertobat padamu ya Allah. Allah tanya kita nak taubat. Kita kata ya, aku bertobat padamu ya Allah. Adakah sesiapa yang mahu memohon sesuatu hajat, nescaya aku tunaikan permintaannya. Alangkah baiknya kalau kamu dapat melihat. Jadi waktu tengah malam sepertiga terakhir, Allah Ta'ala bertanya kepada kita, siapa ada hajat, aku nak tunaikan hajatnya. Siapa nak bertaubat, aku nak terima taubatnya. Siapa yang nak mohon ampun, aku nak ampunkan dosanya. Allah tanya kita, Masya Allah. Kita ni kalau ada hajat, kita minta pada tuan yang ataupun orang kaya tu. Ini orang kaya ni tanya kita, apa hajat kau? Apa yang kau nak? Masya Allah. Kalau ada orang kaya pun dia nak tanya kita, tapi kita minta pada dia. Orang tu pemurah ustaz, orang tu pemurah pun dia tak tanya kita. Kita lah kena minta pada dia. Ini Allah yang maha kaya, maha pemurah tanya kita. Ada tak siapa-siapa ada hajat, aku nak tunaikan hajatnya. Ada tak siapa nak bertaubat, aku nak terima taubatnya. Ada tak siapa yang berdosa nak minta ampun, aku nak ampunkan dosanya. Masya Allah, tabarakallah. Itulah di tuan-tuan dan puan-puan ya. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ampunkan dosa kami. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita membangun berdiri untuk kita membaca akan marhaban kepada Rasulullah SAW. Kita sambung lagi dalam bacaan kita pada esok hari pula insya-Allah ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل البثاني فهزار اليمن غرد واستضيعوا بجمال فقفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد
مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلرب كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله، أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهي يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا ودينا نهج سبيل، مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله. ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة
مرحبا يا خير داء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Hakim. Beliau adalah menantu saya. Alhamdulillah, beliau dapat sama-sama kita pada setiap petang insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi begitulah dia pengajian kita pada petang ini, dengan kita akhiri dengan bacaan selawat dan juga membaca sedikit daripada Maulid Nabi. Dan mudah-mudahan kita mendapat barakah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu dengan barakat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekalkan kami atas iman dan Islam, dan matikanlah kami atas iman dan Islam, dan temukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah anak cucu kami, orang-orang kami semua, murid-murid kami, dan mereka yang mengikuti program ini online semuanya berkekal dalam iman dan Islam sampai ke akhir umur kami, sehingga kami bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat minuman daripada telaga Kautsarnya, dan mendapat barakah dan syafaatnya kami, ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, dan sekalian muslimin dan muslimat ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah berderma untuk majlis-majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami meneruskan majlis Maulidin Nabi ini pada hujung minggu ini, hari Ahad 25 hari bulan Oktober di Masjid Maidin Kembangan, Singapura. Pagi pada jam 9.45 pagi ya. InsyaAllah mereka yang ada masa silakan mengikuti online ya, online TM4 Travel dan juga melalui onlinenya FB Masjid Maidin. Dan demikian juga insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada mereka yang telah berderma untuk madrasah yang kami sedang bangunkan, dan juga untuk fakir miskin, dan juga untuk yang zakat untuk kami edarkan. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada sekalian penderma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan lagi rezeki mereka dan diberikan, kabulkan semua hajat-hajat mereka, disembuhkan penyakit mereka, dan diterima semua amalan-amalan mereka dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada mereka yang telah order kitab fikir yang kita baru baca tadi, kitab pun sudah sampai dalam tangan kami. InsyaAllah dalam minggu ini kami akan cuba selesaikan untuk mengantar ke rumah para jemaah yang telah memberikan alamatnya. Dan mereka yang ingin untuk nak membuatkan order boleh lagi, kerana kami ada order sedikit lebih. Jadi kalau sekiranya berhajat, bolehlah order melalui online yang telah kami siapkan borangnya di dalam FB kami insyaAllah. Dan mereka yang belum lagi masuk di dalam channel Ustaz T.M. Fauzi, bolehlah mereka masuk channel Telegram Ustaz T.M. Fauzi ya. Kerana kami dah siapkan Telegram itu, jadi mereka boleh masuk, klik saja dan mereka terus masuk ya. Jadi apa-apa kita punya rancangan ataupun ada kuliah dan juga maulid ataupun ada sesuatu acara, akan kami masukkan ke dalam channel Telegram yang telah saya sebutkan tadi. Jadi mereka yang tak ada, mereka boleh buka FB kami atau tanyakan dalam FB kami, akan kami berikan dia punya link dia. Sekian saja untuk petang ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan kita baca istighfar malam ini insya-Allah. Tuan-tuan yang ada lapang silakan lepas maghrib jam 7.30 malam, iaitu kuliah saya di Masjid Maidin Kembangan Singapura jam 7.30 malam mengenai kelebihan kerahsia berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas Isyak insya-Allah jam 9 malam di Masjid Kasim pengajian kitab Syekh Abdul Qadir Jalani insya-Allah. Sekian saja, mari sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca selawat Nabi SAW. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.